أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang kita sedari dan nikmat yang kita syukuri atau nikmat yang kita lupakan. Sama ada nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, mudah-mudahan segala-galanya itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-227, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Al-haqaiqu taridu fi hinit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayana. Yaitu hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang arifin, yakni golongan ahli makrifat, ketika tajalli mujmal, singkat, yakni umum sifatnya. Tetapi setelah tertangkap, yakni berlakunya kesedaran, kewarasan, terjadilah penerangan, yakni adalah keterangan dan huraiannya, tafsirannya itu. Ayat, yakni ayat Al-Quran yang bermaksud, maka apabila kami bacakan, ikutlah bacaannya. Kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya, yakni penjelasan dan perinciannya. Sudah saya jelaskan beberapa perkara untuk memahami kalam hikmat ini. Ada beberapa perkara atau istilah yang perlu kita teliti. Jadi sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu tentang maksud hakikat. Secara mudahnya, secara kesimpulannya, hakikat itu adalah perkara yang sebenarnya. Perkara yang sebenarnya atau kenyataan yang sebenarnya. Dan perkara yang sebenarnya ini sebahagiannya merupakan perkara yang terselindung dari pandangan panca indera zahir kita. Itu antara perkara-perkara yang berkait dengan hakikat. Maksudnya panca indera zahir kita ni, mata kita dan seluruh panca indera zahir kita ni tak dapat mengesang benda tu, terselindung. Tak dapat nak tanggapi, nak gesang benda tu. Tapi
perkaranya ada. Seperti yang sudah saya berikan contoh-contoh pada kuliah-kuliah yang lalu itulah. Hakikat ni luas. Banyak cabang dia. Para ulama telah menyebut beberapa jenis hakikat ni. Antaranya hakikat ketuhanan, hakikat kenabian, dan beberapa perkara lain lagi lah yang tersenarai sebagai hakikat. Termasuklah hakikat al-ahwal wal maqamat yang dicapai oleh ahli-ahli makrifat. Itu juga termasuk sebahagian daripada hakikat-hakikat yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Jadi hakikat-hakikat ni seperti yang saya katakan tadi, dia adalah satu yang hak yang sebenarnya. Tetapi panca indera kita, panca indera zahir kita ni tak dapat menanggapinya. Cuma kita dapat menerima perkara itu berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dan ini wahyu lah yang diturunkan Allah kepada kita, yang membuka rahsia itu, yang menjadikan kita dapat memahami, dapat menerimanya, tasdik. Jadi itu yang perlu kita faham tentang hakikat, terselindung dari pandangan kita. Hakikat bahawa segala apa yang berlaku pada alam semesta ni ada takdirnya. Allah lah yang mentakdirnya. Dah kita nampak benda tu, dah nampak, tapi kita yakin, kita percaya kerana ada dalil-dalil yang disebut manusia wahyu, Al-Quran dan hadis menyebut tentang perkara itu. Kita dah nampak kejadian yang berlaku ni, kita nampak takdir dia tu. Apa yang akan berlaku kita sudah nampak. Kita tak nampak ketika dia berlaku, kita nampak takdir ketentuan dia tu, tak nampak. Tak dapat nak gesang. Tapi macam mana kita boleh percaya? Kerana wahyu. Itu asasnya. Okay. Jadi itulah hakikat. Hakikat yang kenyataan sebenar dan terselindung daripada kita. Dan banyaklah cabang-cabangnya. Baik, kemudian perkataan lain yang saya nak jelaskan di sini untuk kita faham daripada perkataan taridu, yakni warid. Taridu ni, daripada perkataan taridu ni, ini perbuatan. Bahasa Arab menjadi fi'il lah. Perkataan yang kita nak ambil daripada kata-kata ni, iaitu satu istilah yang digunakan pakai dalam tasawuf, orang panggil warid. Warid ataupun waridat. Apa arti warid? Waradani datang, mari. Jadi waridat sesuatu yang datang, sesuatu yang mari. Itu dalam bahasa kita. Dari segi istilahnya, wari ini, yakni kurniaan Allah Ta'ala, hidayat Allah Ta'ala yang didatangkan kepada seseorang itu, yang akan menyinari kalbunya, yang akan membuka hijab-hijab rohani dia tu, hijab-hijab hati dia. Itu panggil warid. Kurniaan Allah. Lempah kurnia Allah kepada seseorang, yang mendatangi seseorang yang akan membuka hijab-hijab dirinya itu, sehingga apa yang tidak dapat difahami, difahami. Apa yang tidak dapat diketahui, diketahui. Apa yang tidak dapat dicapai, dicapai. Itu warid, lempah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan warid ini yang dibicarakan oleh ulama-ulama tasawuf ni, mereka merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis sudah tentulah. Antara dalil-dalil yang menjadi rujukan kepada ahli tasawuf ni dalam membicarakan masalah warid ini, iaitu firman Allah yang biasa kita dengarlah, biasa kita sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan kami ini, menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kami, yakni Allah akan hidayatkan, kami akan kurniakan, hidayatkan kepada mereka ini jalan-jalan kepada makrifat,
dan mendekatkan diri kepada kami, kepada Allah. Artinya, orang-orang yang beramal soleh, bermujahadah dan sebagainya, maka dengan usahanya itu bila sampai takdir Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala akan kurniakan, lanahdiyannahum, kami akan kurniakan kepada mereka, kami akan berikan kepada mereka itu, akan hidayatkan kepada mereka itu ke arah lanahdiyannahum subulana, jalan-jalan yang boleh membawa kepada kami, yakni kepada Allah. Jalan apa? Jalan ma'rifat Allah, mahabbah Allah, redha Allah, dan macam-macam lagi lah, cabang-cabang. Jadi kurniaan Allah itu dipanggil warid. Kalau kita nak tengok dalam hadis, antara hadis yang biasa digunakan pakai, dirujuk oleh ulama tasawuf dalam menjelaskan tentang warid ini, iaitu hadis, banyaklah hadis-hadis lain, tapi antaranya yang ini juga yang disebut oleh Al-Ghazali di dalam karya-karya beliau tu, inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu pada hari-hari kamu ni sepanjang masa lah, nafahat, sentiasa ada lempoh kurnianya. Lempoh kurnia itulah, maka termasuk dalam lempoh kurnia itu panggil warid. Kerana kurnia Allah Ta'ala ni banyak, nikmat yang zahir, nikmat yang batin dan sebagainya. Maka antaranya itu warid tadi, lempoh kurnia Allah Ta'ala kepada seseorang yang akan membuka hijab kalbunya, dinamakan warid, termasuk dalam nafahat. Sehingga Nabi kata, ala fata'arradu laha, tunggulah, yakni bersedialah untuk menerima warid itu, yakni carilah jalan yang menyebabkan kita boleh menerima lempoh kurnia Allah Ta'ala tadi itu. Kerana sentiasa ada lempoh kurnia. Tinggal lagi kadang kita yang terhalang daripada menerimanya. Kurnia sentiasa ada, tapi kita tak dapat kerana kita tidak mempunyai persediaan untuk menerima lempoh kurnia Allah. Maka Nabi berpesan, ala fata'arradu laha, maka bersedialah, berusahalah dan bersedia untuk menerima lempoh kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Ini semua ini merupakan warid yang dibicarakan di dalam dibicarakan dalam ilmu tasawuf oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi warid ini lempoh kurnia Allah, hasil daripada ibadah-ibadah yang dia buat. Wirid-wirid, ibadah-ibadah yang diamalkan secara istiqamah, secara bersungguh-sungguh, maka ibadah itu dari satu segi dipanggil wirid. Wirid ni ibadah kita banyak. Dengan solatnya, dengan puasa, dengan zikirnya, dan zikir pun macam-macam jenis. Jadi ibadah-ibadah ini bila dilaksanakan, bila dibuat secara istiqamah, bersungguh-sungguh, terarah, maka ibadah itu dari sudut tasawufnya dipanggil wirid. Jadi kalau kita buat sekali ada panggil wirid, itu amalan. Tapi kalau menjadi kelaziman kita, menjadi kebiasaan kita mengamalkannya, dia dinamakan wirid. Jadi wirid ini bila diamalkan oleh seseorang, sama ada dalam bentuk bacaan ke, dalam bentuk ingatan ke, ataupun dalam bentuk amalan ke, wirid ini luas. Jangan kita faham wirid ini kita pakai amalan yang kita berbentuk bacaan saja. Yang kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, itu sebahagian. Tapi ada yang dalam bentuk amalan-amalan, seperti solat, seperti sedekah, tapi diamalkan secara istiqamah, secara terpandu, terarah, dengan ada panduan, pedoman dan kesungguhan dia. Bila diamalkan ini, dia dinamakan wirid. Maka wirid-wirid ini bila diamalkan, bila sampai masanya dengan kurnia Allah, dia dapatlah warid. Jadi warid ini hasil lempoh kurnia Allah kepada seseorang, hasil daripada amalan soleh yang dia buat secara istiqamah. Maka dinamakan warid. Jadi dalam kalam hikmat ini, Syekh Ibn Atta menggunakan perkataan taridu ini merujuk kepada istilah warid. Apabila hakikat, sesuatu hakikat itu dilempoh kurniakan kepada seseorang. Maksudnya hakikat ini suatu hal yang bersifat terselindung daripada manusia. Hidayat Allah Ta'ala
Pandangan zahir kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala buka benda ni, kurnia benda ni kepada sesiapa yang dikehendaki. Maka bila Allah Ta'ala hidayatkan kepada seseorang sehingga terbuka rahsia hakikat, itu termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai warid. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia sehingga dia dapat memahami hakikat-hakikat yang mendalam. Sehingga apa yang orang lain tak nampak, orang lain tak mencapainya, dia dapat nampak benda tu, dia dapat capai benda tu. Itu warid. Baik, kemudian ada satu istilah lagi yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ni, iaitu tajalli. Ini kontroversi sikit istilah ni, tajalli. Sebab kita, orang kita ni setengah tu sampai fobia dengan istilah tajalli ni. Puncanya kerana orang kita juga yang jadi fobia tu, iaitu kadang-kadang berlaku ni kelompok-kelompok yang memiliki kefahaman yang menyimpang tetapi berselindung atas nama tasawuf. Kelompok-kelompok ajaran kebatinan lah, kebatinan yang menyimpang ni, tetapi berbajukan tasawuf, menggunakan istilah-istilah ni. Sampai satu masa terbongkar rahsia kepalsuan tu. Jadi orang pun akhir sekali pecah rahsia, terbongkar rahsianya, maka orang tahulah kesesatan sesuatu fahaman ni. Oleh kerana mereka guna istilah tajalli ni, terbabit sekali dengan istilah-istilah tu sekali. Orang jadi fobia dengar tajalli ni. Kemudian di kalangan tokoh-tokoh ilmuwan kita pun satu hal juga, kadang-kadang dia pakai borong doa lalu. Dia pakai borong. Mungkin kerana faktor-faktor tadi tu, ada kelompok-kelompok yang ternyata merupakan aliran faham yang rosak lah, yang menyimpang, menggunakan istilah tajalli. Jadi tokoh-tokoh ilmuwan ahli akademik kita pula ni kadang-kadang borong doa lalu. Borong kuatnya, dia kata antara alamat nak kena ajaran sesat bila menggunakan istilah tajalli ni pula doa. Pakai borong. Dan banyak kita tengok tokoh-tokoh ilmuwan kita ni, dia senaraikan antara ciri-ciri ajaran sesat tu, menggunakan istilah tajalli ni. Ini borong doa lalu. Borong sangat. Yang ketiga, antara masalah yang timbul berkait istilah ni, kefahaman-kefahaman yang keliru tentang istilah ni. Antara sebab kenapa setengah golongan itu menyalahkan istilah ni, kerana mereka sendiri salah faham terhadap istilah ni. Mereka memahami istilah ini tidak seperti yang digunakan pakai oleh golongan yang menggunakan ataupun mencipta istilah ni lah, ataupun yang mengistilahkan perkara ni. Orang asing luar daripada kelompok mereka ni, yakni kelompok yang mengistilahkan benda ni, mereka telah menafsirkan perkataan ini tafsiran yang salah, yang lain daripada apa yang mereka kehendaki. Lalu mereka sesatkan. Jadi kelompok yang menyesatkannya tu betul lah menurut kefahaman yang salah tu, tapi tidak menurut golongan ahli tasawuf yang mengistilahkan istilah tu. Itu timbul masalah. Jadi istilah tajalli ni sebenarnya istilah yang diambil dari Al-Quran. Pertama sekali saya nak beritahu istilah tajalli ni, saya nak beri latar belakang sikit. Selain daripada perkataan tajalli ni, ada perkataan-perkataan lain lagi yang digunakan pakai oleh ahli tasawuf. Banyak lagi perkataan lain. Tajalliyat, tajalli atau tajalliyat, tanazzulat, ataupun beberapa perkataan lain lagi lah yang dipakai menunjuk makna yang sama. Tajalliyat, antaranya tadi lah tajalliyat, kemudian tanazzulat, dan macam-macam lagi lah. Ada beberapa perkataan lagi yang dipakai oleh ulama-ulama tasawuf menjelaskan fenomena ni. Baik, kemudian saya nak jelaskan bahawa istilah tajalli ni adalah istilah yang diambil daripada Al-Quran. Diambil daripada Al-Quran, iaitu diambil daripada firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan bertajalli kepada bukit.
yakni ketika Nabi Musa minta kepada Allah supaya memperlihatkan zatnya itu, dan Allah Ta'ala beritahu bahawa zatnya itu tidak dapat dilihat selama-lamanya, yakni di dunia ni tak dapat dilihat, tak dapat dicapai. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa melihat kepada gunung tu, bukit tu, ini Bukit Tur Sina. Allah Ta'ala bertajalli, dan Nabi Musa melihat tajalli Allah tu sehingga tidak tertanggung olehnya, sehingga dia jatuh pensang. Jadi istilah tajalli ni dari Al-Quran. Kalau kita borong, kata istilah tajalli ni sesat, salah, secara tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar, kita telah menyesatkan satu juzuk dari Al-Quran, sebahagian dari Al-Quran, tanpa kita sedar. Kalau kita kata benda ni sesat, istilah sesat, tanpa kita sedar, kita telah menyesatkan sebahagian dari Al-Quran, kerana ini perkataan ini mari daripada Al-Quran. Ulama tasawuf ambil benda ni daripada ayat Al-Quran. Jadi kalau begitu, apa makna tajalli? Itu beri mukadimah supaya kita nampak background dia. Apa maksud tajalli? Orang-orang yang menyalahfahami istilah tajalli ni, dia terjemah menjelma. Tajalliyat. Saya baru ingat ada perkataan lain, tadalliyat. Tadalli itu antara perkataan-perkataan yang sama makna. Tanazzulat, tadalliyat, dan beberapa perkataan lain lagi lah. Itu Arab, tak apalah, tak erti pun tak apa. Tajalli ni biasa orang dengar. Jadi orang yang menyalahfahami istilah tajalli ni, dia faham tajalli dengan makna menjelma. Dia terjemah menjelma. Jadi dia faham, menurut kefahaman yang salah ni, dia kata Tuhan tu menjelma ke dalam diri manusia ni. Daripada perkataan tu timbul istilah lain, hulul dan ittihad. Tuhan tu menjelma dalam diri makhluk dan bersatu dengan diri makhluk tu, sebati dengan diri makhluk tu. Semua ni merupakan akidah-akidah yang batil, yang tidak ada dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Tapi tajalli diterjemah oleh kefahaman yang salah oleh golongan tertentu tadi dengan makna menjelma. Ahli tasawuf tak faham macam tu. Jadi kalau mereka ni menyesatkan tajalli dengan kefahaman tu, betul lah sesat. Tetapi yang dikenaki oleh ahli tasawuf yang mengistilahkan benda ni bukan hak tu. Tak mulalah begitulah beginilah. Pandai sangat. Kita nak tahu hak orang ni, kena tanya tuan dia, jangan tanya akal kita ni. Kita ni nak menyalahkan orang, pakai otak kita. Mana sabar ke? Tok Hakim nak jatuh hukum ke orang, jangan dipakai persepsi dia. Dia kena tanya orang salah tu, apa maksudmu, apa maksudmu, kena tanya dia, baru jatuh hukum. Ni kawan ni, kita tak tanya, kita pandai-pandai jatuh hukum. Dah boleh jadi hakim macam gitu. Tak pakai macam itu tu. Kita kena tanya maksud orang tu. Hak tu kan cakap tu, benda kata maksud dia. Jadi sama kat pasal ni, ahli tasawuf gini, padahal akalang dia. Bukan maksud ahli tasawuf gitu, akalang dia. Sepatutnya dia kena tanyalah orang yang berkecimpung dalam ilmu ni, apa maksud benda ni. Barulah nak jatuh hukum. Ni tak apa-apa, dia buat persepsi, dia buat kefahaman, dia jatuh hukum. Dah molek gitu. Karuk mereka ni, zaman karuk ni. Jadi istilah tajalli ni bukan dengan menjelma. Allah Ta'ala menzahirkan, penampakan. Allah Ta'ala menzahirkan, menampakkan, sehingga seseorang tu dapat memahami rahsia-rahsia ketuhanannya ataupun kenyataan daripada hal-hal ketuhanan dia. Seorang tu boleh faham. Baik, sekarang orang kafir tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab hati dia tak nampak, tak percaya. Yang tidak percaya bahawa segala apa yang berlaku ni perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, dia tak percaya. Sebab apa? Dia tak nampak. Dah kita ni yang jadi percaya itu sebab apa? Sebab kita nampak dengan mata hati kita. Tu apa kita tajalli. Cuma tajalli ni dia banyak tahap, cerah gelap tu. Jadi kita yang boleh menerima kenyataan bahawa apa yang berlaku ni pada alam semesta ni, fenomena alam ni,
berlaku gerakan-gerakan, berlakunya gerakan bulan bintang, berlakunya fenomena gempa bumi, gunung berapi lah, tsunami lah, dan fenomena-fenomena hak besar ke hak kecil ke, burung terbang lah, macam-macam lagi lah. Dengan segala apa yang berlaku ni, macam-macam apa yang berlaku ni, di sebalik semua ni kita tahu perbuatan itu perbuatan Allah. Maksudnya semua itu tak akan berlaku kalau tidak berlaku dengan kekuasaan Allah. Tak akan berlaku kalau tidak dengan dikehendaki oleh Allah. Tak akan berlaku kecuali semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu maksud perbuatan Allah. Jadi kita boleh nampak dengan yakin, kita tak ragu. Sebab apa? Kita telah menerima tajalli. Kita faham benda tu. Tu panggil tajalli. Orang kafir, dia tak percaya. Sebab dia tak dapat tajalli. Orang mukmin, dia yakin benda tu. Akal dia boleh terima benda tu. Hati dia boleh menerima keyakinan tu. Akal dia boleh menerima kefahaman tu. Boleh faham benda tu. Hati dia boleh membenarkan benda tu. Itu menyebabkan, menjadikan akal boleh faham, hati boleh menerima kebenaran tu. Itulah orang dikatakan menerima tajalli. Cuma tinggal lagi tajalli ni banyak peringkat. Ada hak lapu suluh sikit-sikit, ada hak terang. Lapu hak suluh lebih-lebih kurang padang untuk tengok le, nampaklah. Lapu sedang-sedang. Pak buka nampak. Kodor lapu tu hanya membolehkan seseorang tu nampak sesuatu benda tu. Jadi nampak bila disuluh, contoh bandingan zahir lah, bila disuluh pun nampak, sekadar nampak je lah. Tapi tak terang mana, siapa dia tak cang, hanya nampak orang je. Tuang tak kenal, sebab dia boleh tajalli banyak tu je. Tajalli yang membolehkan dia kenal ada orang. Siapa dia orang tu, cahaya tak cukup. Dia tak kenal, tapi tahu orang. Tapi kalau cahaya tu terang lagi, tajalli tu terang lagi, bukan saja dia tahu orang, dia kenal siapa dia tu. Tu bandingannya macam tu lah. Siapa dia benda tu? Dan kalau cahaya terang lagi, dia kenal tahi lalat kat mana. Tahi lalat situ, tahi lalat sini. Kau boleh nampak sampai ke tahi lalat. Kalau cahaya tu terang lagi. Dan kalau cahaya terang lagi, dia pindah, dia berdeping ke bawah. Kena spotlight ni, kena atas mata tu, berdeping pindah. Ada sebab gitu. Nabi Musa seumpama macam itulah. Tajalli Allah yang sangat jelas dan terang sehingga tidak mampu ditanggung oleh nurani dia. Tak mampu kehebatan yang memperlihatkan rahsia kehebatan Allah tadi itu ditajallikan Allah kepada Nabi Musa. Dia tak mampu, kejiwaan dia itu tak mampu tanggung sehingga jatuh pensang dia. Itu maksudnya. Itu maksud tajalli. Allah memperlihatkan, bukan menjelma, tubik cokoh. Tak ada orang faham pasal tu. Memanglah kalau tubik cokoh jolo tubik itu, ahli tasawuf pun kata sesat gitu. Kecuali kelompok jangan sesat. Dia kata apalah, kelompok jangan sesat. Memang ia sesat dah. Tapi ahli tasawuf tak faham macam tu. Itu faham istilah tajalli. Penzahiran, penampakan yang membolehkan kita faham tentang Allah. Dan tahap kefahaman itu berbeza dari segi kedalaman dia tu, kekuatan dia tu. Dan ini adalah bergantung kepada kekuatan nur tajalli itu yang dizahirkan Allah tu. Itu faham istilah tajalli. Bagi tamsilang mudah tu senang nampak sikit. Baik, sekarang kita balik kepada kalam hikmat yang nak diberitahu ni. Kita nak faham sebelum kita tengok syarah dia ni. Kita nak tengok apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' di sini. Apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' ini tentang proses kejadian, fenomena ni. Istilah dia hakikat jelas, faham mudah. Warid mudah. Tajalli insya-Allah jelas. Sekarang apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta'? Syekh Ibn Atta' nak beritahu bagaimana Allah Ta'ala membuka rahsia hakikat kepada seseorang. Bagaimana keadaannya itu. Maka salah satu bentuk macam mana Allah Ta'ala membuka rahsia hakikat kepada seseorang tu, kata Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmah ni, hakikat-hakikat tu bila dia datang pada waktu tajalli tu, bila Allah Ta'ala buka rahsia hakikat tadi tu, dia berlaku dalam keadaan mujmalatan. Pekat awal tu dia berlaku dalam bentuk umum tanpa penafsiran.
Sehingga kadang-kadang orang yang menerimanya tu tak dapat memahami dengan baik kadang-kadang. Tetapi setelah berlakunya proses, dia panggil al-wa'yu, ni kesedaran, timbulnya akal, kebijaksanaan dan sebagainya, barulah dapat memahami apa yang dibukakan Allah Ta'ala tadi itu. Jadi Syekh Ibn Athaq nak beritahu, sebab tu kalam hikmah ni sebenarnya tak kait sangat dengan kita ni, kait dengan kita untuk faham, tu je. Tetapi dia merupakan sesuatu yang pengalaman yang dilalui oleh orang yang menjalani suluk ataupun ahli suluk, orang yang mengamalkan amalan khusus dengan bimbingan gurunya itu, kadang-kadang dia mengalami perkara-perkara ni. Jadi kita boleh faham pun tak apalah malam ni. Saya oleh kerana benda ni disebut dalam hikmat, saya terangkan jugalah sekadar-kadar yang saya rasa dapat difahami oleh orang. Dan saya dah beritahu ini bukan terarah keperluan orang macam kita lah. Bahagian-bahagian kita di bahagian sebelum-sebelumnya. Ini untuk kefahaman saja. Jadi contohnya macam mana? Contoh. Sebab benda-benda macam ni kita akan beri contoh sikit baru kita nampak. Contoh antara bentuk-bentuk hakikat yang dibukakan kepada seseorang ni pekat awal dalam bentuk mujmal ni umum tak dapat difahami dengan baik, tapi setelah lama, setelah timbulnya akal dan kebijaksanaan baru dapat difahami. Contohnya, kita biasa dengar kalam-kalam ahli tasawuf pelik-pelik. Apa benda kalam-kalam ahli tasawuf pelik-pelik? Contohnya, ni awak biasa sebut, tapi saya kena berhati-hati sikit lah. Tapi oleh kerana benda ni jadi contoh, saya kena sebut jugalah. Seperti kalam yang disebut oleh ulama tasawuf, ma fi jubbati illallah. Contoh. Ni kadang-kadang kita dengar sepitah lalu memang dia nak faham lah. Tidak ada dalam jubah aku ni malaikat Allah. Memang bahasa ni pada kita orang awam salah. Tak dipakai kalam ni. Dan orang yang menerima kefahaman ni pekat awal pun begitu juga tak dapat memahami dengan baik hakikat di sebalik kalam tu. Tetapi setelah timbulnya menggunakan akal yang waras, kebijaksanaan dan sebagainya, baru dapat memahami maksud-maksud kalam tu. Yang dikatakan tidak ada dalam jubahku malaikat Allah tu bukan berarti Tuhan tu duduk dalam jubah kita, jubah seseorang tu, dan bukan juga bermaksud seseorang itulah Tuhan. Sehingga dipakai jubah, maka dalam jubah tu Tuhan. Maksud orang itulah dia Tuhan, bukan macam itu. Tidak bermaksud Tuhan duduk dalam jubah dia, dan tidak bermaksud orang yang pakai jubah tu lah jadi Tuhan. Bukan maksud seperti itu. Jadi itu mujmal, umum. Dan dinyatakan bahawa orang yang mengalami keadaan tu ni tafsiran mudah lah, bahawa dia tu mencapai suatu kesedaran bahawa diri dia tak ada apa-apa dah. Semua atas diri tu atas urusan Allah Ta'ala belaka. Orang tu segala perkara tentang dirinya itu, hakikat sebenarnya itu adalah urusan Allah Ta'ala belaka. Hidup dia, mati dia, gerak dia, rezeki dia, semuanya tahu urusan Allah, tak ada dia. Bila tafsir kita nampak aje lah. Tapi bila sebut perkataan umum tu tidak ada dalam jubahku malaikat Allah tu, mana Tuhan duduk dalam jubah pula ke mana ni? Ke menjadi Tuhan dah ke mana? Mujmal, tak dapat ditanggapi dengan baik. Tapi bila diamati dengan pandangan ilmu, dengan akal yang waras, kebijaksanaan, dengan suluhan ilmu yang betul, fahamlah maksud dia tu. Sama juga kenyataan-kenyataan pelik yang dikaitkan dengan tokoh kontroversi dan tasawuf. Anal haq, kata Al-Hallaj. Jadi kalau kita faham sepitah lalu, semacam dia kata aku ni Tuhan lah. Memang salah benda tu. Memang salah benda tu. Anal haq. Sebab tu ada riwayat menyebut, ini saya cakap kontroversi kat malam ni, saya cuba nak elok berat-berat, nak suruh faham je, nak lagi-lagi sikit-sikit tambah sekadar-kadar dapat memahami cara umum pun jadilah. Dan saya pun tak nak panjang sangat, supaya yang penting saya nak memahamkan, untuk kita sama-sama faham kalam hikmah tu cukuplah. Jadi
tentang Al-Hallaj ni, cerita tentang dia ni bermacam-macam kisah dia. Sebab dia ni zaman awal dulu, di zaman Al-Junaid. Zaman Junaid ni kurung ke-4 dulu. Kurung ke-4 Hijrah, sebelum Imam Ghazali lagi. Al-Junaid ni pernah bertemu dua orang ni. Al-Hallaj bertemu Al-Junaid. Dia mari nak belajar. Al-Hallaj ni pernah mari nak belajar, nak berguru dengan Al-Junaid. Junaid tak terima dia. Tapi kita kena faham lah sebab apa Junaid tak terima dia tu. Ni bahasa-bahasa ni kena berlapik banyak ni. Bila Al-Hallaj mari nak belajar dengan Junaid, Junaid tak terima. Al-Hallaj tu jadi belajar dengan dia. Dia kata apa? Aku tak bersahabat dengan orang gila. Dia panggil Al-Hallaj ni mutarah gila. Aku tak bersahabat orang bersemu ni. Jadi bukan dia tak mau terima. Kerana apa? Kerana tarekat Junaid ni, perjalanan Junaid ni sehat, segar, akal marah. Bukan orang jadi macam mu ni. Macam mu ni dia main dengan aku. Kata Al-Junaid. Tapi dalam satu pertemuan, dua-dua ni Allah Ta'ala beri kelebihan mereka lah. Bila bertemu dua orang ni, Junaid memfirasatkan, dia memfirasatkan Al-Hallaj ni. Dia kata, mu ni orang yang akan mati di batang kayu. Dia kata ke Al-Hallaj, orang yang akan mati di batang kayu. Oh, sampai isyarat dah nak pergi jauh. Sekat jalan juga orang ni. Nak habis sikit je ni. Al-Hallaj pula kata ke dia, mu ni, engkau ni orang yang akan membuang jubahmu untuk menjatuhkan hukum. Dua-dua tu berlaku sungguh. Al-Junaid ketika nak jatuhkan hukum atas fitnah yang berlaku, kisahnya panjang, kita anggap begitulah mudahnya. Dia buang jubah sufi dia, dia pakai jubah ulama dia. Nak kabarnya aku hukum berdasarkan kenyataan zahir seperti orang dengar. Maka hukumannya macam ni. Dia jatuhkan hukum mati. Dan dia telah jatuh hukum mati dengan cara di batang kayu. Dimatikan dia dengan letak di batang kayu lah. Sedang mudah gitu. Maksudnya firasat dua orang ni betul-betul jadi kenyataan. Tapi saya tak boleh nak oleh kerana isyarat ni siapa. Saya rasa saya kena stop situ dulu. Dah dari nak panjang banyak keliru jadi. Nanti kalau minggu depan ada ruang, saya akan cuba cedah-cedah mana-mana yang patut je lah. Sekadar itu saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.